Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Selasa, kita akan sekali lagi di dalam majlis ilmu dan kita harapkan ianya barokah, maksudnya jadikan ini sebagai satu ibadah. Semoga kita boleh menceritakan walaupun simple, semudah uncang, apa dipanggil? Teh uncang ya. Uncang teh tu maksudnya teh dalam uncang ni kan asal usulnya daripada tak kira green tea ke brand apa pun tak apa. Ini yang antara yang Chinese punya, orang kata apa, very pure, yang sampaikan ada masa-masa orang kena virus pun dia orang ada kepercayaan kepada teh ni memang ada power yang memang bagus untuk antioksidan kan. Dia ada macam-macam lagi flavonoid, ada tannins, ada vitamin A. Maklum saja dia asalnya daripada daun, betul tak? Jadi kalau lagi bagusnya daun-daun muda, tak kira lah, kadang-kadang yang tua pun ada kebaikan yang lain pula. Berarti dia ada semua yang ada dalam green leaf tu, daripada klorofilnya, daripada anti-inflamasinya. Ada satu yang paling famous malam ni, saya banyak akan cerita tentang satu bahan aktif yang ada dalam daun teh, yang kalau you dah minumnya pun, yang peninggalannya tu, hampas dia tu, tak hampas kan, bekas yang telah nak dibuang tu pun ada satu namanya tannin. Dan kalau siapa yang faham dari sudut sains, tannin merupakan salah satu daripada bahan aktif yang bagus untuk menyelesaikan beberapa isu, dari segi terutamanya masalah kulit, masalah kalimomo dan semuanya. Saya akan cerita 10 pada malam ni, boleh? Kalau sedia, jangan anda buang lagi dah bila you dah ambil uncang ni, teh uncang, faham? Dalam tu ada teh, bau memang bau teh betul. Okey, nanti you rendam, betul tak? Bila you rendam, semua mesti dah tahu kan? Kan saya nak ajar benda yang simple macam ni. So you dah rendam macam ni, okey? Dah rendam. Alamak, saya termasuk dia punya tempat pemegang dia. Tapi saya dah buat tadi. So you dah faham okey, dia punya tu, nanti saya pegang elok-elok. Nak mengajar ni kena mengajar elok. Nanti anak-anak muda buat macam kita ikut model kita, dia pun lepas dia punya tempat pegang tu. Tempat pegang tu gantung kat luar cawan, luar gelas. Lepas tu dah kita macam merendam dia lebih kurang 5-10 minit. Tengoklah you nak yang betul-betul pekat atau tidak. Bagi saya ni dah cukup pekat ni, dah gelap dah. Okey, katakan you dah minum tu. Soalnya yang ini yang basah ni, malam ni kita nak cerita yang saya pegang ni, yang atas ni. Faham semua kan? So sama ada dia masih lagi dalam uncang ataupun nanti kita kena koyak buka dia, kita tengok apa dan bagaimana dan masa mana nak gunakan, cara mana. Boleh? Okey, baik. Nombor 1, kebaikan kalau you ambil teh, terutama sekali teh hijau original yang orang panggil teh hijau, okey, yang masih menghijau itulah. Okey, teh dia tu, ataupun kalau you ada kalau matcha, kalau dah serbuk halus, dia dah orang panggil larut dalam air panas tu, jadi you dah jadikan teh, you minum tak ada banyak hampas sangat, kecuali sikit-sikit kat bawah. Tapi yang dalam oncang ni masih lagi fresh, kata orang you cuma absorb lebih kurang 30-40% je. Jadi ada antara 50-60% lagi khasiat yang belum diguna pakai. Faham? Bayangkan 50-60% lagi khasiat yang masih boleh dipakai, tak dipakai sebab kita dah cukup, dia punya warna gelap tehnya tu dah cukup, bahkan dah kelak, dah pahit pun. Kita tak ambil gula, betul tak? Kecuali kita bubuh stevia. Jadi untuk mulakan ialah nombor 1, melembabkan kulit. Terkenal di dalam teh jenis apa pun boleh, tapi yang lebih terkenal ialah teh hijau untuk tujuan melembabkan kulit. 1. Nombor 2, untuk melawan UV yang terlalu tinggi. Kalau setakat yang 15-20 minit tak apa, tapi setengah orang tu sampai dah jadi macam, dan nak jadi macam udang tu, okey, you ambil ni sebab dia ada anti-inflammatory. Lepas tu you buka dua uncang ni dan you basahkan dia. Lepas tu you buat apa? You sapu bahagian merah-merah muka you tu, kalau yang dah nak terbakar semua. Faham? Ataupun kalau tak terbakar pun, you cuma nak melembabkan kulit you. Orang kata, orang perempuan, kalau sebelum tidur tu you buat ni dalam 15 minit, ataupun you bubuh
tampalkan you punya ni macam masker tu, ambil ni, kalau boleh you nak campur dengan olive oil sedikit atau nak campur dengan madu sedikit pun no problem. Saya ulang, olive oil ataupun you campur dengan sachainchi oil tu lebih kuat power dia, madu sedikit, lepas tu you kacau dia, you buat mask. Cukup bagus untuk melembabkan kulit anda, tak kira lelaki perempuan, terutama sekali perempuan lah, of course kan. Baik, yang seterusnya ialah sakit gigi. You ambil ni, you gigit dia, boleh? Ambil ni gigit dan kalau boleh letakkan bahagian yang sakit gigi atau gusi yang bengkak tu, biar dia mendap kat situ, boleh? Lagi sekali, you kalau sakit gigi atau gusi, you gigit dia. Ataupun kalau you ada ulcer, kalau ada orang panggil apa, kudis-kudis yang dah bengkak-bengkak, kalau kena garam, kena makanan sakit tu kan, you boleh letak uncang teh ni. Right. Nombor 3, lagi kepada kulit juga. Dia banyak peranan kulit ni. Sebab apa, benda macam ni orang selalu dah nak buang kan. So buat apa yang boleh you mencerahkan. Saya juga heran ni, kalau mencerahkan ni, kalau sintetik saya tak benarkan, sebab nanti rosak kulit kita. Tapi kalau yang organik macam ni, asal usul daripada daun teh, kalau dah ada Tuhan bagi rezeki, boleh mencerahkan sedikit, bukan memutihkan, mencerahkan, maksudnya nampak glowing tu. Dan kata orang, bila you buat macam saya cerita tadi, nak sapu atau buat masker tadi, mask, dia lebih mantap dan lebih anjal, maksudnya dia tidak kedut, dia lebih kejap. Sebab kata orang Indonesia, lebih kencang. Okey, sapu ke muka dan biarkan. Okey, ambil airnya pun boleh, nak ambil dia punya tu. Tetapi kalau dia punya subuk-subuk ataupun dia punya daun-daun tu masih tebal-tebal tu, sebelum you tidur, you buang dulu daun-daun tu, bekas yang dah kena air daripada, sebab you dah buka kan, you dah buka ni, yang ni semua buka, you koyak, you ambil tu, you letakkan dulu, lepas tu you buang dia punya tu. Setengah orang dia ambil air ni saja, dia pedap, sebab dia amalan dia setiap malam. So lama kelamaan mendapat yang saya kata tadi, mencerahkan, memantapkan, bagi dia lebih apa orang panggil anjal, lebih firm. Okey. Dan ada satu lagi, dalam halus molekul-molekul ataupun sel-sel, dalam setengah kajian tu mengatakan dengan menggunakan bekas ataupun hampas teh uncang ni, boleh menghidupkan sel-sel yang dah mula berkarat ataupun yang dah mati tu, dipercepatkan untuk renewal ataupun rejuvenasi. Nombor 4, mata panda. Tahu mata panda tak? Mata burung hantu. Kan selalunya mata burung hantu tu selalunya tiba waktu you tak cukup tidur, waktu you stres, waktu kita macam-macam lah kepala fikir, terutama sekali dalam keadaan yang pemakanan pun tak betul. Yang paling tinggi masalah ni ialah masalah tak cukup tidur lah kan. Jadi dia dapat orang kata black round the eyes tu, dia mula jadi gelap, macam panda tu. Ini juga boleh you gunakan, tapi ini senang saja. You masukkan ni yang lebih, ingat semua ni you dah buat teh tau, tapi setengah orang sebab dia sayangkan diri dia, dia ambil yang baru. Dia tak ambil bekas, dia rendam dalam air, padahal rendam dalam air tak ada masalah kan. Setengah orang kata you rendam dalam air, lepas tu you letak kat dalam peti ais. Jadi is ice, orang panggil soak leftover tea powder ni, yang leftover tu you masuk dalam peti ais, buat 2-3, buat 2 lah sebab ada 2 mata je kan. Tapi kalau you nak spare, you buat 4, 2 pasang. You habiskan 5 minit, 10 minit. Kalau dah hilang dia punya kesejukan tu, you ganti yang sejuk lagi sekali. Dia nak yang sejuk, boleh. Berarti you letak macam ni lah, katakan yang ni dah basah kan, yang dah masuk peti ais kan. Okey, you buka ni lah, buka spek, you bubuh tu. Okey, bubuh 2, mana saya tak ada satu lagi. Satu lagi lah, lepas tu you tidur. Okey, Allahu Akbar. Maksudnya you tidur lah. Okey, yang ni dah sejuk, sedap ni. Okey, macam tu. Setengah orang pakai timun kan. Ni malam ni sebab saya cerita uncang teh. Yang ni memang terkenal
dia dapat mengurangkan lama-kelamaan mata panda tu boleh dibetulkan, maksudnya kurang hitam. Seterusnya ialah, sebab apa tadi? Sebab saya kata apa, ada tannin dan ada polyphenol. Ini semua orang panggil enzim ataupun bahan-bahan aktif daripada daun teh yang berkenaan. Jangan you risau sangat brand apa you ambil, daripada Cameron Highland ke, daripada India ke, daripada Vietnam ke, asalkan dia organik, maksudnya betul-betul daun teh, bukan dicampur aduk, no problem, boleh pakai. Seterusnya, nombor 5 ialah gatal, gigit nyamuk ataupun gigit serangga apa-apa. Yang ni kena ambil yang suam. Berarti kalau dia tengah panas, you bagi suam dahulu, you letak bahagian yang gatal-gatal tu. Boleh-boleh. Okey. Seterusnya, maaf saya minum air sikit ya. Okey, yang seterusnya ialah tentang insek, bahan ataupun binatang-binatang serangga. Kena gigit nyamuk, gatal-gatal, kena gigit binatang hal ni lah, kecil-kecil ke ataupun serangga apa-apa, you ambil yang dah ni lah, rendam ni. Sama ada you nak, kalau kecil 1-2 you pakai uncang ni cukup, you letak atasnya. Tapi kalau banyak tempat, badan satu macam gala-gata ke, tahu tak, satu badan dah mula gatal, macam rashes, naik allergy apa-apa, you tak tahu gatal keluar daripada hutan mana, you boleh lap satu badan. Ambil air ni, okay, dengan dia punya uncang tu you koyak. Tengok berapa banyak, lebih kurang 2-3 uncang dah cukup. You nak sapu sedikit, saya kata apa, selalunya pakai olive oil ataupun minyak kelapa sikit sebagai carrier dia. You sapu ke badan you, boleh. Tak pakai apa pun tak apa, asalkan lembap. Ini adalah bagus untuk gatal-gatal kulit. Okay. Seterusnya kelimomo. Kelimomo you ambil ni juga, okay. Lepas tu you koyak dia. Kalau tak mau lekat-lekat habuk dia tu, you ambil air dia cukup. Yang dah pekat sikit tu, you main ataupun you gosok ke atas kulit kepala you, kelimomo you. Okey, dan supaya dia tidak menyebabkan rambut tu jadi terlalu kering ataupun orang kata apa, jadi macam kasar sangat. Okey. Pendek cerita, ada kesan anti gugur pun, kurang ni lah keguguran rambut. Wah, dahsyat cuma hampas stay je. Saya sebenarnya banyak belajar ni malam ni, walaupun simple. Saya tak tahu yang dia boleh mengubati bisul pun. Tapi saya fikir-fikir balik, kalau dia ada tannin, dia ada anti-inflammation, dia ada polyphenol, dia ada 60% lagi, 50% pun dah cukup. Zat dia yang telah dipakai, ada lagi lebihan tu, letaklah. Dan 10-15 minit tempat bisul tu you letak sampai kering pun tak apa. Kalau nak balut sedikit, ringan-ringan, jangan terlalu ketat. Biarkan polyphenol tu ataupun anti-inflammation punya bahan kan, daun-daun yang dah jadi hampas tu, biar dia lekat kat kawasan bisul tu. Masya Allah. Okay. Kalau saya tahu baru-baru ni saya kena itulah bengkak kaki sebab timbul kat gout tu kan. Dia macam nak menanah tu. Ya Allah, kalau saya tahu saya pakai ni. Apa saya buat, saya pergi ambil jarum yang bersih tu, saya cucuk keluar putih. You tahu kan, dia punya crystalline punya putih-putih tu. Allah Akbar. Sakit tu bukan main. Lain kali kita cuba untuk bisul-bisul ni, kita ubat dia. Jangan kita try lain dahulu. Jangan nak makan ubat painkiller lagi. Try dulu bagi surut dengan teh apa tu, uncang dia tu. Okay, dia punya hampas dia. Next, siapa yang kena herpes ni disebabkan oleh virus. Kadang-kadang pecah mulut, kadang-kadang ada macam masalah, setengah orang kata macam kayap-kayap semua tu. You kalau tak ada lagi ubat, sementara waktu nak jumpa doktor apa-apa, you boleh pelan-pelan tempelkan hampas teh uncang yang telah koyak elok-elok. Okey, ambil 2-3 pun tak apa. Uncang tu. Baik, lepas tu kalau you ada kaki yang berbau busuk, okey, you rendam kaki you dengan air hampas teh ni. Yang minum juga, yang hampas tu jangan kita rugikan. Sebab apa? Bau kaki, kalau tu ambil yang kita rendam lah, foot soak dia panggil, rendam kaki.
untuk melegakan kalau kita pergi berjalan jauh ataupun kena traffic jam, kaki dah macam nak cramp sangat ke, rendam dalam air hampas teh. Bukan air teh, air hampas teh. Lepas tu kalau kasut kita pun berbau busuk selalu kita pakai, tak best lah rasa. Memang kita kasut ni kan tak semestinya lama. Kalau kita berpeluh je, itu menjadi masalah. So apa you buat? You ambil uncang yang kering macam ni, okay, yang belum direndam. You masukkan dalam kasut. Apabila you tak pakai semalaman tu, besok you pakai balik pun you tengok baunya berbeza. Macam letak arang jugalah kan, dia boleh absorb. Lawan tikus. Lawan tikus pula. Lawan ni lah binatang-binatang, makhluk-makhluk halus yang selalu mengganggu you kan. Orang perempuan selalu takut tikus lah, ni lah. You letak kawasan yang dia rajin lintas yang basah. Sebab dia kalau bau je teh ni, dia memang tak suka. Okey, jadi insyaAllah kalau kadang-kadang tempat-tempat yang you nak tidur, bilik-bilik kita, kat toilet semua tu, you letak ujung-ujung corner-corner yang you tahu dia selalu melawat. Okay. Alright, kita dah habis 10, tapi kita bagi tambahan yang luar daripada kegunaan manusia. Ingat, makhluk lain pun boleh sama-sama mereka membantu. Contoh pokok-pokok dan terutama sekali ni pokok bunga. Kan, dia boleh jadi baja. Sebab dalam hampas ni ada lebih daripada NPK. Apa dia? Nitrogen, phosphorus and potassium. Kan dia perlukan at least berapa? 60, 50 bahan-bahan mineral-mineral untuk tanah tu kan. Jadi rupanya dalam hampas ni ada semua tu. Memang ada at least berapa, kalaupun tak sampai 560, minimum at least katakan 450. Lebih bagus daripada NPK punya baja yang kita beli di pasaran tu, betul tak? Dan yang paling abdal kata dalam setengah penulisan tu, pokok-pokok yang ada duri, dia lebih terbaik. Contohnya orang yang suka bela ataupun tanam pokok ros, kan, yang ada duri-duri macam ni, kata mereka dia cukup, orang kata apa, best lah bagi booster untuk orang yang suka tanaman-tanaman yang berduri. Boleh. Baik, bonus lain ialah kalau you campur dengan tepung beras dengan ni, dan you campur dengan jus tomato ni, apa ni, hampas teh ni yang dah dikoyak, dibuka, dimasukkan dalam mangkuk. Sebuah mangkuk tu you masukkan tepung beras, inilah orang kata apa, kalau yang teh ni lebih kurang 3 sudu banyaknya, tepung beras pun 3 sudu, lepas tu jus tomato pun lebih kurang 2-3 sudu pun tak apa. Sebab tujuannya ialah you nak buat scrub. Kan orang perempuan ataupun siapa-siapa yang kadang-kadang seminggu sekali nak scrub supaya dia dapat kulit yang bersih, inilah scrub yang paling natural, yang paling orang kata apa, selamat dan berhasil. Untuk tu yang kata nak mencerahkan kulit, padahal sebenarnya daki banyak semua tu, dan bila sel baru naik memang nampak glowing. Itu sebabnya digalakkan kita masuk dengan tepung beras dan jus tomato jadi scrub, dia kasar. Okey. Sikit-sikit lagi kalau orang yang ada flake ni macam jeragat tapi dia kecil-kecil ataupun setumpuk-setumpuk, tu dia panggil flake. Okey. So kalau ada skin flake, selalunya bahagian pipi, dan ramai orang yang dah mula ada jeragat, tak yang dah mula kehitam-hitaman tu, ini antara satu lagi bahan yang you boleh buat masker. Masker selalunya saya kata apa, you campur dengan aloe vera pun boleh, you campur dengan, saya kata apa, selalunya minyak sacha inci oil, sacha inci oil tu bagus, atau olive oil pun boleh, atau minyak kelapa pun tak apa. Apa yang penting ialah you mesti bagi campur madu lagi, setengah orang campur dengan telur sedikit. Yang penting ialah polifenol ni, hampas je tu. Sebab hampas tu ada bahan yang masih lagi aktif, you letak kat bahagian you punya tempat yang flake-flake tu, tempat yang jeragat, hyperpigmentation semua tu. Okey. Yang last kali ni agak sensitif, saya rasa tak sesuai saya cerita tentang macam mana diorang boleh kata untuk lelaki punya tu pun boleh dicuba pakai, kononnya dia memantapkan dan sebagainya. Tapi yang tu saya rasa
tak elok lah kita cerita, dan sebenarnya tak perlu pun. Tapi mungkin kalau ada petua-petua macam ni, mesti ada orang dah guna pakai kan. Cuma cukup dulu, lebih daripada 10 dah saya bagi, dengan cuma menggunakan hampas. Ni saya seronok cerita ni sebab dia nombor 1 murah, nombor 2 memang kita nak buang pun, dan nombor 3 dia cara pakai pun mudah sangat-sangat, tidak complicated at all. Boleh? Okey, cukup dulu pada malam ni saudara-saudara sekalian. Saya mengharapkan you belajar sesuatu. Ingat, setiap majlis ilmu malaikat tunggu kiri kanan dengan niat kita cuba kita bantu sesiapa yang mungkin boleh. Malam ni banyak kita cerita untuk kulit, apa salahnya kan? Padahal kita tak membazir. Untuk mereka yang ada kan tadi sampai ada bisul lah, ini semua bagus ya. Yang penting kaki-kaki busuk semua tu ada kebaikannya, sebab benda ni the daily activity dan daily punya masalah yang boleh kita selesaikan cara mudah. Baik saudara-saudara sekalian, saya doakan seperti biasa, dan sama-samalah kita sebagai warrior. Kita warrior maksudnya kita pahlawan yang ilmunya walaupun sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Yang mana ingat kita cerita, yang mana tak ingat kita refer balik. Boleh? Alright, dunia anda bahagia, saya mengharapkan dan doakan, dan akhirat kita insyaAllah kita jumpa di syurga bersama insyaAllah. Maka kita kena sentiasa belajar untuk let go, supaya kita boleh sentiasa renew our life every day, supaya kita feel good all the time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.